Betul betul. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Saya merujuk kepada peraturan mesyuarat 4 dan juga Federal Constitution Artikel 57. Saya difahamkan Datuk Betul bahawa ada satu usul yang telah dikemukakan untuk menggantikan yang dipertua. Adakah ini benar? Dan jika benar, kenapa ia tidak ada disenaraikan dalam order paper? Itu sepatutnya kena tanya Timbalan Speaker sebab saya recuse diri saya daripada membuat apa-apa keputusan mengenai perkara tersebut. Bukan, soalan saya, adakah usul tersebut dikemukakan? Usul untuk menggantikan yang dipertua? Adakah usul sedemikian? Kerana saya tengok dalam order paper tidak ada. Dan saya baca saya baca peraturan 4 dan also peraturan usul itu ada dibuat, tapi saya serahkan kepada Timbalan Speaker untuk buat keputusan. Ia membenarkan sedemikian. Adakah ia telah dikemukakan? Itu soalan saya. Betul. Memang pemberitahu diberikan, ya. Public knowledge is already there. Can you just confirm whether it's there? Then if it's so, why it's not in the order paper? Yang betul. Itu sebab saya kata usul-usul itu pemberitahunya telah diberikan kepada pejabat saya dan saya telah menulis surat kepada semua pengusul-pengusul bahawa saya tidak akan membuat apa-apa keputusan mengenainya dan keputusan mengenai usul-usul tersebut saya serahkan kepada Timbalan Speaker. Terima kasih. Yang betul. Ya. Bila membuat keputusan sedemikian, at least datang ke Dewan ini untuk memberitahu semua ahli parlimen baru kita tahu. Kita baca dalam surat khabar spekulatif dan sebagainya. Jadi adalah usul tersebut, yang betul. Ada. Jadi kenapa ia tidak disenaraikan? Boleh jadi kerana Timbalan Speaker menolaknya lah, saya rasa. Oh, bukan. Kalau tolak pun mesti ada berita sekurang-kurangnya yang diberitahu boleh memberitahu kenapa ia ditolak. Saya tak boleh beritahu lah sebab saya tak involve langsung tentang apa tu keputusan yang dibuat tu. Can we have the Deputy Speaker now supaya membuat keputusan sebelum kita? Tuan Speaker, ini baru berlaku. Sorry? Saya antara ahli parlimen yang membawa usul itu. Ya. Bila saya menerima jawapan. Ya. So, oleh kerana kita mahukan penjelasan daripada Timbalan Speaker, saya rasa elok Timbalan Speaker menjawab perkara ini. Kami perlu jawapan. Itu ditanya pada tadi lah masa ya, ini baru dibangkitkan. Ini baru dibangkitkan. Ya. Tadi Q&A. Tadi Q&A. Boleh tak? Saya faham kedudukan speaker tak boleh jawab. 2.30 Timbalan Speaker akan duduk. Saya ada kamar Tuan Speaker. Boleh ditanya waktu tu? Tuan Speaker, peraturan mesyuarat yang sama. Tuan Speaker, soalan yang diajukan oleh Ipoh Barat cukup senang untuk kita faham. Pertamanya, adakah usul tersebut dikemukakan? Jawapan itu adalah ya. Telah pun dikemukakan. Dan Tuan Speaker sebagai speaker di dalam apabila keputusan dibuat oleh Timbalan Speaker, sudah semestinya Tuan Speaker juga tahu keputusan itu. Tahu. Tuan Speaker ada satu tanggungjawab untuk ambil tahu. Saya tak tahu. Tuan Speaker perlu ambil tahu kerana ini adalah satu usul yang cukup penting dan saya nak tahu. Saya serahkan kepada yang berhormat Timbalan Speaker. Ya, saya tapi dah tulis surat kepada semua pengusul-pengusul. Tapi bukankah Tuan Speaker juga hendak tahu sama ada ataupun tidak? Tuan Speaker ada sokongan daripada semua ahli parlimen untuk menjadi speaker? Yalah, tapi itu sangat penting. Adakah Tuan Speaker tidak berani untuk kita mengusulkan usul itu supaya kita dapat satu keputusan usul daripada Dewan ini sama ada ataupun tidak Tuan Speaker layak menjadi speaker untuk Dewan Rakyat ini? So that's the question. Kenapa usul-usul yang penting begini diketepikan? Kita tidak boleh datang ke Dewan ini dan kita ketepikan begitu saja. Yang Muhammad, saya dah kata. Saya tak melibatkan diri langsung di dalam keputusan tersebut. Ya, tapi keputusan itu mesti tahu, bukan melibatkan diri. Tapi apa keputusan itu takkan tak saya diberitahu telah ditolak. Alasan dia? Kena tanya dia lah sebab saya tak Tuan Speaker perlu tahu. Bagaimana Tuan Speaker tak tahu? Jangan bagi saya jangan suruh saya terangkan kenapa sebab saya tak involve dalam perbuatan tersebut. Baik. Ya, tolong tanya yang Terus Speaker, kalau Timbalan Speaker menolak usul, that is a grave misconduct on the part of the Deputy Speaker. Sudahlah. Tanya dia lah, tolong. There cannot be tyranny. Tolonglah. Tanya Timbalan Speaker lah, saya dah cakap.
Speaker, macam mana boleh speaker timbalan speaker buat keputusan terus usul itu tidak ada? How can both of you make the decisions? What are we here for? Siapa kata both of us? Satu saja, timbalan speaker. You yourself know that you are a lawyer. When I'm in a position of conflict, so saya tak boleh buat apa-apa keputusan mengenai perkara tersebut. I recuse myself. Kalau saya buat keputusan mengenai perkara itu, sure YB juga yang akan komplain kan. So saya tak nak involve. Saya dah kata awal-awal, saya tak nak involve tentang diri saya. Saya serahkan kepada timbalan speaker. Tapi perkara itu perlu dibawa ke Dewan ini. Datuk ada betul. Macam mana timbalan speaker bincang, lepas itu terus lesap usul itu? Saya tak bincang langsung dengan dia. Saya tak sentuh langsung kecuali dengan menulis memorandum kepada beliau untuk membuat keputusan mengenainya. Kalau begitu, tempohkan Dewan, panggil timbalan speaker datang, jawab usul ini. Sekarang juga. Tempohkan Dewan sekarang. Pukul 2:30 dia ada, tanya dia lah. Tak ada konflik, speaker. Tempohkan Dewan sekarang, speaker. Panggil timbalan speaker tu jawab. 2:30 lah. Hanya bawa usul dalam Dewan itu saja. Speaker, Biar Dewan yang putuskan. Bawa saja usul. 2:30. Tuan Speaker, mungkin 2:30 nanti timbalan speaker yang lain dah. Orang tak tahu dah. Peraturan mesyuarat. Sekali lagi. Tuan Speaker, boleh saya Tuan Speaker, this is usulkan. pejabat speaker, bukan masalah Tuan Speaker. Pejabat speaker. Pejabat speaker, you should know. Kamu mesti tahu. There's no conflict actually. Tuan Speaker, Terus please bawa Tuan saja. Speaker. Kami rasa Dewan yang akan buat keputusan. walaupun ada perkara itu kerajaan, tidak ada perubahan langsung parlimen ini. Memalukan. Speaker, you want to know whether you have the support of this house. Bukankah itu penting, Speaker? That's not for Tuan the Speaker, deputy saya speaker to decide. That's for the Dewan to decide. Tuan Speaker, kita tempohkan. Boleh. Tempohkan. Usul yang dikemukakan ini, Tuan Speaker, bagi penjelasan, dan saya terima penjelasan Speaker, iaitu Speaker tak mau campur, oleh yang bukan recuse yourself, dan timbalan Speaker buat keputusan. Tetapi munasabah bahawa keputusan itu dimaklum. You have to know the decision because you are the Speaker, right? Tuan Speaker kata tak tahu, which to me is not quite acceptable. Nonetheless, oleh kerana perkara ini jelas ke Speaker, perkara ini mesti jadi first order of the day selepas soal jawab, kerana yang dibangkitkan ini soal kedudukan Speaker. Jadi saya oleh demikian setuju dengan rakan-rakan, sekurang-kurangnya timbalan Speaker sama ada nota kepada Speaker untuk membaca keputusan dia, alasannya, ataupun Speaker menangguh sekejap supaya timbalan Speaker datang bagi penjelasan, and therefore we can proceed. Saya boleh panggil dia. Nizam. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Tuan Speaker. Nizam. Point of order, Tuan Speaker. Saya tekan ni tak boleh. Betul saya dah. Panggil dia. Okey, betul saya. Saya tunggu Tuan Nizam cek sama ada Datuk Rashid available tak. Dalam masa itu, Tuan Speaker, boleh saya kemukakan point of order yang berlainan? Ya. Tuan Speaker, pada 28 hari bulan Julai yang lalu, saya telah pun masukkan satu usul untuk merujuk ahli Parlimen Kota Baru kepada Committee of Privileges. Kerana apa yang berlaku di dalam Parlimen masa itu, beliau telah pun memesong Parlimen dengan memberikan jawapan yang tidak benar dan tidak betul. Dan masa itu beliau Menteri Undang-Undang. Ini bukan hal kecil, ini bukan perkara yang boleh diketepikan. Saya nak tahu kenapa sampai sekarang tidak ada sebarang respon daripada Tuan Speaker atau kamar Tuan Speaker, dan saya ada cop di mana saya telah pun beri surat itu, telah diakui terima. Apa telah berlaku dengan usul saya dan kenapa sehingga sekarang tidak ada jawapan, Tuan Speaker? Terima kasih. Tuan Speaker, saya pada usul yang sama. Usul tu sebenarnya tidak ada jawapan, Tuan Speaker. Tamat dengan Tuan Speaker, boleh saya tambah sikit? dengan sidang yang berkenaan. It's the same Usul tidak sitting. boleh dibawa. Tuan Speaker, Sekejaplah, saya nak jawab. Tuan Speaker, boleh saya Can I tambah answer sikit? or not? sila Tuan Speaker. Tuan Speaker, I also read the Sesuatu same usul question. itu tidak boleh dilangsungkan ke mesyuarat yang seterusnya kecuali ianya telah dicadangkan dan telah dibahaskan. Bukan, Tuan Speaker, usul Bila saya usul itu belum dicadangkan lagi,
maka dia mati dengan mesyuarat Bukan, tu. Ia masih persidangan yang sama. Ia persidangan yang sama dan Tuan Speaker telah pun memberitahu saya bahawa satu jawapan akan diberikan. Tak, sebab dalam Dewan ini Tuan Speaker kata saya akan baca dan bagi jawapan. Saya ingat lagi apa yang terjadi. Ya. Oleh kerana usul tu expire dengan mesyuarat tersebut, maka saya pun tak jawab. Expire, sir. Ada peraturan. Sila. Saya akan bagi. Sekejap saya cek. Usul pun ada expiry date, Speaker. Ya. Ingatkan makanan dia expiry date. Ya, Speaker, bila expire? Orang pun ada expiry date. Speaker ada expiry date tak? Ya. Usul kenaan Nanti kena pakai sijil halal pula. Tuan Speaker. Yang dulu pun kami tak dapat jawapan. Masa term lepas pun tak dapat jawapan. Mana bagi saya usul itu masih hidup. Nah, ini ada lagi satu speaker, ada dua speaker dalam Dewan sekarang. Ya. Sekejap nak jawab. Mana boleh macam Nizam, pasal usul nak bawa ke meeting itu setelah dicadangkan yang mana? Yang mana? Speaker tadi kat dalam bilik lah. Saya kesian dengan timbalan ni. Kita lanyak untuk lah. 15.5. Kita lanyak timbalan depan ni. Usul seseorang yang bukan ahli kerajaan yang telah dicadangkan dalam sesuatu mesyuarat tetapi belum putus, apabila pencadangnya memberitahu hendak disambung dalam mesyuarat yang akan datang, hendaklah didahulukan daripada usul-usul lain yang hendak dibawa oleh ahli yang bukan ahli kerajaan. So kalau usul tersebut telah dicadangkan dan belum diputuskan dan diberi pemberitahu bahawa usul itu hendak dibawa ke mesyuarat akan datang, hanya usul tu yang boleh datang, yang boleh dibawa ke mesyuarat akan datang. Kalau Tuan Speaker baca apa yang tersebut dalam peraturan itu cukup jelas. Ya. Tuan Speaker, saya telah pun bangun dalam Dewan ini dan minta supaya keputusan dibuat atas usul saya. Yalah, tapi sebelum saya buat keputusan tu, mesyuarat dah habis. Tuan Speaker telah pun memberitahu saya bahawa satu keputusan akan dibuat. Ya. Kenapa keputusan tidak dibuat? Sehingga sekarang saya tidak dimaklumkan. That's all I'm asking. Apa berlaku pada motion saya? Sebelum saya buat soal keputusan mengenai usul tu, mesyuarat tu dah tamat. Dah, saya tanya dalam mesyuarat itu. Ya. Dan Tuan Speaker beri saya satu Tuan Speaker patut dirujuk dalam jawatan kuasa telah bercakap tak benar ni. Sebelum saya dapat buat keputusan. So jadi Tuan Speaker tak hiraukan usul itu. Jadi saya dah tamat, maka tidak boleh dibawa kembali. Usul itu penting. Itu berkaitan dengan Menteri Undang-Undang yang buat satu kenyataan dalam Dewan ini, memesong Dewan ini. Takkan kita nak ketepikan begitu saja. Tuan Speaker, kalau macam tu, Tuan Speaker tunggu sajalah. Dah habis. Tunggu sampai habis, tak payah buat apa-apa keputusan lah. Tapi Tuan Speaker memberikan kepada saya, aku janji untuk menjawab pada sesi yang lalu. Sebelum saya menjawab, apakah jawapan itu? Janji macam tu pun tak boleh tunai. Sebelum saya menjawab, mesyuarat tu dah habis. Hari Isnin tu di cancel. Perlu buat keputusan pada sesi yang lalu. Saya nak tahu apa keputusan itu. Pada sesi yang lalu, saya tak buat bagi janji akan buat keputusan. Saya tak buat keputusan pada sesi yang lalu. Apa keputusan itu? Saya tidak buat keputusan. Tidak buat keputusan. Yang sangat penting perkara ini tak buat keputusan, Tuan Speaker. Ya Ahmad, tak dengar lagi. Itulah Tuan Speaker, kita ada usul untuk kita ketepikan. Ya Ahmad, dengar dulu saya cakap. Saya tidak membuat apa-apa keputusan mengenai usul tersebut kerana sebelum saya dapat membuat keputusan mengenai perkara tersebut, mesyuarat tu dah habis, dah tamat. Faham? Ini bukan kalau tak buat kind of excuse is this? What kind of saya nak serahkan kepada kepada timbalan speaker sekarang. Tak perlu ada buat apa-apa keputusan lah kalau macam tu. Just tunggu sampai Speaker, adakah ini bermaksud Yang Berhormat Kota Baru dilepaskan begitu saja? Jangan lari Speaker, jangan lari. Sila duduk. Boleh benarkan Kota Baru menipu di Dewan Yang Mulia ini?